Komen daripada Super Thanks yang datang daripada Apit Chelsea dengan sumbangan sebanyak RM15 dengan komennya Rose Charles sama dengan Celestial Dragon. Menarik. Seterusnya daripada Apit Chelsea lagi. Daripada video yang lain dengan sumbangan sebanyak RM15, komennya baju lawa brother. Terima kasih banyak Apit Chelsea. Seterusnya daripada Azlan Juma dengan sumbangan sebanyak RM6 dengan komen doakan saya dapat bonus meletup tahun ni Bang Kimi. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, this video is brought to you by Genshin Impact. Genshin Impact dah keluarkan version baru. Siap ada new hero lagi. Katanya ada weapon baru, story quest baru, event baru. This is crazy. Ada yang tak tahu lagi Genshin Impact tu apa? Alright, Genshin Impact itu adalah open world adventure game yang kita boleh main di PS4, PS5, iOS, Android dan PC. Pengembaraan anda akan bermula di dalam dunia TVET dengan 7 wilayah unik untuk semua pemain rasai dan nikmati. Setiap wilayah di dalam TVET memiliki budaya unik yang tersendiri daripada seni benanya, pakaian dan national character. Terdapat 7 kuasa yang wujud untuk diterokai di dalam TVET dan setiap watak memiliki satu kawalan daripada 7 natural elements: Cairo, Dendro, Pyro, Hydro, Anemo, Electro dan Geo. Di dalam version 4.3, Roses dan Muskets, 2 karakter baru bakal diperkenalkan, Navia dan Chevreuse. Navia yang merupakan karakter 5 bintang dengan berelemen Geo ini merupakan wanita Fontainian atau dari Fontaine lah, senang cerita. Gini gemar memakai pakaian berhias dan membawa bersamanya payung Ray-Ban bertatahkan permata. Jadi dia melayang di sekitar jalan-jalan di Court of Fontaine. Dia tidak pernah dihalang oleh pakaiannya yang labuh maupun oleh payungnya yang berat. Manakala Chevreuse adalah karakter dengan 4 bintang berelemenkan Pyro, the Executor of Justice, dan merupakan kapten untuk Special Security and Surveillance Patrol yang ditugaskan untuk mengendalikan kes-kes yang sukar dan penjenayah yang berbahaya. Dan kebanyakan skillnya melibatkan senapang membuktikan bahawa Chevreuse adalah seorang watak penembak jitu. Dan di dalam version 4.3 ini juga akan diadakan event Wish Preview yang berfasa. Fasa pertama adalah pada 20 Disember 2023 dan fasa kedua adalah 10 Januari 2024. Korang boleh join untuk dapatkan karakter Navia tau. Senjata baru juga akan diperkenalkan dalam version baru ini yang diberi nama sebagai Verdict yang juga merupakan senjata Navia. Satu story quest baru akan diperkenalkan yang bernama Rose Multiflora Chapter Act 1. 4 event baru akan juga diperkenalkan, iaitu Roses and Muskets, Arataki Blazing Armor Beetle Bootcamp, Lost Riches serta Dance of Resolute Will. Download Genshin Impact sekarang menggunakan link di ruangan description atau dengan scan QR code yang tertera di screen untuk alami sendiri watak baru ini dan gunakan redeem code di sini untuk mendapatkan 60 Primo Gem dan 5 Adventurer Experience. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, spoiler untuk chapter 1103 dah pun keluar. Dan dalam spoiler tu kita dapati nampaknya Oda akan garapkan balik storyline untuk siri One Piece ni dekat current storyline. Sebab sebelum ni dah berlalu beberapa chapter. Dalam 10 chapter ataupun kurang daripada 10 chapter kita diperlihatkan dengan storyline ataupun flashback daripada cerita Kuma, Bartholomew Kuma ni kan. Dan yalah, aku yakin setiap daripada kita, kalau tidak pun mungkin 99% daripada penonton One Piece akan terkesan. Kalau tidak pun menangis, mungkin dia akan terkesan dengan storyline Kuma. Nak pula dekat chapter yang terakhir 1102, di mana antara momen yang sedih bagi aku adalah kalam Kuma untuk Bonnie lah kan. Dia bagi tahu, nanti Vegapunk tolong sampaikan pesanan aku ke anak aku yang aku bagi tahu dengan dia selamat menyambut ulang tahun yang ke 10 tahun Bonnie. Yang itulah pada aku dia sangat-sangat menangkap jiwa lah. Sebab apa? Mungkin sebab aku seorang bapa kan, kita ada anak dan kita pun mainkan peranan seorang bapa. Jadi dia sedikit sebanyak dia macam ganggu emosi tau. Dan ya, mungkin korang boleh share dengan aku dalam storyline Kuma tu part mana yang paling ultimate, top 3 sedih bagi korang, top 3. Please comment dekat down below. So dalam video ni kita akan cerita tentang spoiler 1103. So jom tonton video sampai habis. Let's proceed with
with the content. Alright guys, sebelum tu kita nak bagi tahu tajuk untuk chapter 1103 adalah dijudulkan sebagai I'm Sorry Dad. Dan poin yang pertama dalam spoiler ni, Lika bagi tahu bahawa dalam chapter kali ini akan berlakunya ataupun berlangsungnya pertembungan antara Bonnie menentang Saint Garcia Satun. Poin yang kedua adalah kita akan didedahkan bahawa sebenarnya Saint Garcia Satun telah menjalankan satu uji kaji kepada Bonnie, dan salah satu daripada kemampuan Bonnie adalah berkat penelitian ataupun experiments yang dibuat oleh Saint Garcia Satun ke atas Bonnie. Alright, poin yang ketiga, kita dapat melihat bahawa Bonnie dia mula untuk bertarung dengan Saint Garcia Satun tadi, dan dia sedang mula mengalami kekalahan. Dan poin yang keempat adalah kita boleh tengok at the end of the chapter, Kuma telah tiba di Egghead Island dan bersiap untuk menentang Saint Garcia Satun. So seperti mana yang aku ramalkan dalam video sebelum ini tentang chapter 1103, akhirnya guys menjadi kenyataan. Alright, jom kita kupas satu demi satu spoiler yang kita dapat dalam video kali ni. Alright, poin yang pertama, tajuk dia adalah I Am Sorry Dad. So dekat sini pada aku lah kan, mungkin kenapa tajuk dia sedemikian, pada aku mungkin Bonnie merasakan bersalah dan dia memohon maaf kepada bapa dia. Yang pertama mungkin sebab yelah yang kita boleh tengok sebelum ni kan, dia sedikit terkilan apabila bapa dia langsung tak hantar surat. Ini untuk dia punya ni lah, untuk dia punya dia punya pemahaman ataupun dekat dia punya side. Bonnie merasakan yang Kuma ni macam bapa yang tak bertanggungjawab sikit kan, sebagai budak yang umur 12 tahun ataupun 10 tahun pada ketika itu, 11 tahun, dia merasakan macam Kuma ni tak bertanggungjawab sikit sebab langsung tak hantar surat ni. Macam mana ni? Mungkin sebab tu dia rasa macam dia minta maaf. Yang poin yang kedua, mungkin dia merasakan yang bapa dia ni macam melarikan diri daripada dia, tak nak jumpa dia, macam abaikan dia. Dekat situ pun dia rasa bersalah, dan sebab itulah juga tajuk ini diberi judul sebagai I Am Sorry Dad. Ataupun yang ketiga, yang the ultimate reasonnya, mungkin sebab yelah kan yang si Kuma dah bagi tahu dengan Vegapunk sebelum ni dekat dalam chapter 1102 ini, bila dia keluarkan dia punya gelembung memori dia tu, Kuma beritahu dengan Vegapunk, yang gelembung memori aku ni ibarat kopi of apa yang ada dekat dalam kepala otak aku. Jadi benda tu akan still remain, memori ni akan still ada. Kalau aku sentuh dia balik, memori ni akan kembali ke dalam memori aku lah. Tapi once ada orang lain yang sentuh memori ni, maka memori ni akan hilang selama-lamanya. Dan kita boleh nampak dalam chapter-chapter yang sebelumnya, previous chapter, macam mana Vegapunk begitu menjaga memori milik Bartholomew Kuma ni kan, sampai dia simpan dekat dalam satu ruangan khusus, NICU room katanya kan. Dan dia sangat-sangat mendesak Bonnie supaya jangan masuk dalam bilik tu, apatah lagi jangan menyentuh gelombang udara memori milik Kuma tersebut. Dan setelah Bonnie menyentuh gelombang tersebut, akhirnya dia dapat melihat apa yang telah berlaku kepada bapa dia Bartholomew Kuma daripada kecil sampailah memori dia ditanggalkan daripada kepala otak dia tu kan. Jadi mungkin yang chapter 1102 kita tengok Bonnie menangis tu kan, yang buat kita pun turut menangis tu kan. Mungkin kat situ Bonnie dah sedar bahawa apa yang dia buat adalah salah, which is bila dia sentuh tu, memori bapa dia has been erased totally 100% disebabkan dia juga. Jadi kat situ pun dia minta maaf dekat bapa dia juga. Mungkin macam gitu. Tapi korang mungkin ada jawapan yang lain, so korang bebas untuk tinggalkan komen korang dekat ruangan komen ke bawah. Alright, poin yang kedua, Bonnie menentang Satun. Sebelum kita tahu bahawa Saint Garcia Satun telah pun mencekak Bonnie macam gini. Lepas tu ada Vice Admiral, Commodore kan, telah pun mengacukan senjata diorang ke arah Bonnie. Jadi bagaimana Bonnie mampu untuk melepaskan diri daripada Saint Garcia Satun? Kat sini aku ada dua jawapan. Yang pertama, berkemungkinan Bonnie menggunakan kemampuan Toshi no Mi dia, di mana dia telah mengecikkan badan dia sedikit untuk supaya genggaman satu Saint Garcia Satun tu menjadi loose sikit, dan kat situ dia lompat keluarlah daripada genggaman Satun kat situ. Ataupun poin yang kedua aku adalah berkemungkinan chapter 1101 kita dapat melihat Bonnie berjaya mengalahkan one of the agent of Cyberpol 8, which is yang bernama Alpha tu, dengan menggunakan teknik distorted future. Dan dia bayangkan Nika, jadi dia telah berjaya untuk kalahkan Alpha. Mungkin teknik yang sama juga dia gunakan untuk melepaskan diri dia daripada genggaman Satun tu kan. Mungkin dia guna teknik Nika tu, dia buat macam gini kan, jadi genggaman tu dibuka dan dia pun berjaya meloloskan diri lah. Alright, poin yang kedua, kita mengetahui bahawa Satun juga dia membuat satu kajian ke atas tubuh Bonnie, dan dekat situ antara
kemampuan ataupun kuasa Bonnie ni adalah hasil daripada penelitian ataupun research yang dibuat oleh Gorosei, dibuat oleh Senjata Rahsia Satun. So pada aku point ni menarik sebab apa kita tahu sebelum ni dalam chapter 1102 di mana apabila Vegapunk dia cuba untuk reason dengan Satun, dia cubalah untuk pujuk pada aku mungkin one last moment ataupun one last time dia minta, okey, boleh tak macam gini, kita janganlah potong Kuma ni punya memori, jangan potong Kuma ni punya kepribadian, tapi instead kita buat split personality. Aku ada satu circuit ni kita boleh masukkan dalam kepala otak Kuma di mana kita bila kita switch je circuit ni, Kuma punya memori totally off. Masa tu kita punya arahan akan apply dekat tubuh Kuma, which is Kuma ni akan 100% ikut apa kita cakap. Lepas tu bila kita on balik circuit ni, memori Kuma tu ataupun pendirian Kuma tu akan ada balik, kewarasan Kuma tu akan ada balik, di mana Kuma ni akan bertindak atas insting ataupun naluri ataupun pemikiran dia lah. Kita boleh buat macam gitu, boleh tak? Tapi kita boleh tengok yang waktu Senjata Rahsia Satun ni boleh-boleh dia cakap, tak nak, aku tak nak buat macam gitu. Aku nak memori dia totally dipadamkan. Aku tak nak ada apa-apa lagi kepribadian dalam tubuh Kuma. Hey Vegapunk, aku pun saintis juga, jangan cuba untuk bodohkan aku. So kat situ terbukti bahawa memang betul-betul Senjata Rahsia Satun ni bukan hanya mengugut dengan ugutan kosong. Rupa-rupanya dia memang juga saintis, dan dalam chapter ini sudah terbukti bahawa Senjata Rahsia Satun juga rupa-rupanya adalah seorang research ataupun seorang saintis juga. Mungkin sebelum ni sebagaimana yang diteorikan yang berkemungkinan yang Senjata Rahsia Satun ni adalah hidup begitu lama, ratus-ratus tahun dulu. Mungkin pada kurun-kurun yang terdahulu Senjata Rahsia Satun ni adalah salah seorang daripada saintis lah kan. Kita apa tak ada masalah bahkan tu. Cumanya kat sini kita boleh tengok sampai Gorosei sendiri turun tangan bukan sahaja untuk mengetahui perkembangan pasal Bartholomew Kuma ataupun Bonnie, dia juga turut campur tangan untuk membuat kajian ke atas tubuh Bonnie. Mungkin disebabkan Bonnie ni dia nak tengok Bonnie ni ada tak betul darah bukannya, tapi pada aku rasa point tu tak berapa strong sangat sebab kita takkan dia tak tahu bahawa dalam badan Bonnie ni tak ada darah bukannya, sebab tu yang si Genie ni dia telah berjimat dengan orang lain dengan Celestial Dragon kan. Sebab tu dapatnya Bonnie ni kan, yang si Bartholomew Kuma ni adalah orang kata apa, yang si Bonnie ni dia just anak angkat je lah untuk Kuma. Tapi itulah sebab kemampuan Bonnie, power yang Bonnie ada, antara alasan yang aku boleh bagi sebab sebelum ni kita tengok masa Kuma dengan Ivankov dan juga Genie dekat God Valley, kita boleh tengok masa pertandingan dekat God Valley tu kita ada 6 devil fruit kan, dekat bukan 6 devil fruit, 6 kotak peti harta kan kat situ. Kemungkinan dalam tu ada beberapa devil fruit dalamnya. Yang satu kita dah tahu ada Dikunikonomi, yang kedua kita dah tahu ada Uonomi. Berkemungkinan dalam tu juga ada Toshitoshinomi ke, ada devil fruit milik Ivankov ke kan. Jadinya mungkin apabila Kuma ni berjaya selamatkan 500 orang penduduk God Valley dan juga kawan-kawan dia yang lain sampai ke Sorbet Kingdom, dan diorang duduk dekat dalam church tu, mungkin Kuma dia ada peram ataupun Genie dia ada peram, ataupun Genie lah dia ada peram devil fruit Toshitoshinomi tu dekat dalam gereja dekat dalam Sorbet Kingdom tu kan. Lepas tu setelah beberapa tahun berlalu dia pun jadi Revolutionary Army. Lepas tu dia pun dah ditangkap, pergi ke Merijoa dan dipatah balik, pergi ke Sorbet Kingdom balik. Mungkin masa itulah Bonnie memakan devil fruit Toshitoshinomi. Itu satu alasan. Alasan yang lain adalah mungkin juga disebabkan Senjata Rahsia Satun ni yang membuatkan eksperimen ke atas tubuh Bonnie lah. Bonnie memiliki kemampuan untuk memanipulasi umur. Sebab kalau korang tanya aku kenapa sampai betul Senjata Rahsia Satun nakkan tubuh Bonnie ni kan, ataupun nak eksperimen atas Bonnie ni kan, mungkin sebab ialah diorang nak kekalkan nak kata keremajaan tak juga kan. Tengok masing-masing beruban, masing-masing dah berkedut kan. Nak mengekalkan ketuaan ataupun nak mengekalkan immortality lah senang cerita kan. Kat situ adalah huraian aku untuk poin yang kedua ni. Alright, untuk poin yang ketiga ni kita boleh tengok yang Bonnie is starting to lose the fight. Bonnie mula untuk kalah ketika bertarung dengan Senjata Rahsia Satun. Aku rasa mungkin bila kita tengok pertembungan itu berlaku, bukannya betul Satun macam seolah-olah dalam poin ni lah, kita tak tahu lagi, nanti kita kena tengok balik chapter macam mana, seolah-olah berlaku pertarungan kan, bukannya Satun ni dia one shot Bonnie pingsan macam gitu kan, ataupun Bonnie kalah kan. Nampaknya dia macam ada berlaku pertarungan sebab dia bagi tahu Bonnie starting to lose, maksudnya mula untuk gradually untuk kalah. Mungkin dia macam kena shot sikit, ini shot balik, dibantai kau ni kan, macam gitu. Dia bukan just one shot terus Bonnie kalah, sebab dia ada bagi tu ayat kat situ starting to lose. So mungkin dia ada fight kat situ, mungkin Bonnie menggunakan teknik seperti mana yang dia kalahkan Alpha sebelum ni, dia menggunakan again
teknik kemampuan Nika, Distorted Future. So untuk kemampuan Bonnie menggunakan Distorted Future tu sebenarnya pada aku dia agak susah sikit untuk kita sembangkan, tapi tak apa, depan ni kita akan bincangkan macam mana Bonnie boleh hasilkan teknik tersebut, sebab sedangkan dia hanya boleh mentuakan orang dan mengkanak-kanakkan orang kan, ataupun dia nak mendewasakan orang. Nanti kita akan bincangkanlah dalam video yang lain. Alright, untuk poin yang keempat adalah dekat end of the chapter tu kita tengok Kuma telah arrive and prepare to fight Saturn. So aku punya prediction sebelum ni adalah mencerminkan chapter pertama pada tahun 2023, which is will lead us to chapter 1071, di mana dalam chapter pertama untuk tahun tersebut, which is 1071 itu, kita boleh tengok Kuma telah menggunakan kemampuan Nikyu Nomi dia teleport pergi ke daripada Kamabaka Queendom pergi ke Marijoa, dan dia telah sampai kat sana. Sebab itulah aku memprediksikan bahawa untuk chapter pertama pada tahun 2024 Kuma akan sampai ke Egghead Island, dan perkara tersebut telah pun terjadi, alhamdulillah. So kita kena nantikan macam mana sumbangan ataupun Kuma punya fight, sebab kita dah tengok sebelum ni Kuma pun dah tinggal separuh muka ataupun suku muka dia dah, bukan suku lah, suku muka dia telah tertanggal disebabkan serangan daripada Akainu. So kita tengok macam mana pertarungan itu akan berlaku. Adakah Kuma dapat untuk menyaksikan the Sun God Nika yang real punya, which is our Joy Boy, our Baka Sencho, our Monkey D. Luffy secara live. Tapi macam mana pun Kuma dah tak ada dapur memori, tapi mungkin kat situ akan menjentik balik ingatan Kuma ke macam mana, kita akan saksikan dalam chapter 1103. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Dan di kesempatan ini juga aku nak beritahu kat korang semua bahawa t-shirt Gear 5 Luffy ni design hipster masih lagi ada beberapa lagi yang berbaki. Kalau korang ambil ataupun beli design ini nanti dekat dalam parcel tu aku akan masukkan sekali satu voucher yang mana untuk next design dah pun siap, cuma masih lagi perlukan tunggu supplier untuk siapkan dia punya printing. Nanti aku akan bagi 20 orang yang bertuah satu voucher untuk membeli next design dengan harga RM5 sahaja. So guys, terus tekan link yang ada dekat sini, tekan nombor telefon yang ada dekat sini, ataupun tekan link WhatsApp yang aku tinggalkan di ruangan description. Aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang telah membeli baju ini, dan rata-rata kita telah mendapat testimoni yang baik-baik daripada customer-customer kita. Mereka bagi tahu bahawa design kita ni baik, diorang bagi tahu produk kita ni cantik, diorang bagi tahu servis kita pun cantik. So aku rasa itu membantu untuk korang trust dengan design kita yang kita baru keluarkan ini, dan itu juga membantu trust korang untuk membeli dengan Kimi Scoverto. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita per kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi